Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati semua barisan ahli jawatan kuasa surau, semua yang bertugas, imam, bilal, siap, semua yang hadir, muslimin dan muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari 27 hari ini 27 Syawal, dapat kita bersama lagi pada malam ini. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk kita bertemu pada bulan Syawal, walaupun dah berada pada penghujung, tak apalah. Saya punya tahun ni lah, saya banyak tempat saya sebut, saya kata budaya buat makan ni kena extend lagi, bagi panjang. Bukan nak suruh pendek kan, nak suruh panjang. Sebab apa? Semua bakat tumpu bulan Syawal, jam jalan-jalan. Nak jalan pun payah. Jadi kalau extend pun apa juga, bagus juga budaya bagi-bagi makan ni sebenarnya kan. 2 bulan 3 bulan apa rapat raya haji pun tak apa. Nak bagi makan, kira sekadar nak bagi makan, nak rapatkan hubungan silaturahim dan sebagainya. Sebenarnya dia tidak ada ikatan masa. Bulan Syawal kalau ikutkan yang betul-betul dalam Islam, hari raya 1 hari saja. Jadi hari Syawal yang lain tu sama macam bulan-bulan lain bukanlah. Tak ada bezanya kan. Jadi itu sebab saya punya pandangan, elok juga kalau kita panjangkan lagi, ya, ramai lagi yang boleh buat. Wallahu ta'ala. Jadi hari ini kita nak berbicara tentang perkara yang mungkin kita dah selalu bincang, benda yang tidak asing lah, iaitu berkenaan dengan tajuk kecil kita, azan dan iqamah. Kalau dalam kitab saya ni, Kifayatul Akhyar, dia kata satu bab berkenaan dengan perkara-perkara sunat sembahyang. Sunat sebelum masuk sembahyang itu ada 2. Sebelum kita nak sembahyang tu ada 2 perkara yang sunat, iaitu azan dan iqamah. Maknanya azan dan iqamah ni sunat bila kita nak sembahyang. Bila kita nak sembahyang, nanti kita akan tengok perbahasan dia, setakat mana yang dikatakan sunat tu.
insya-Allah. Azan merupakan lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu sembahyang fardu dan untuk menyeru orang-orang Islam supaya berkumpul mengerjakan ibadat salat fardu tadi. Makna azan ialah pengumuman. Perkataan azan itu sendiri makna apa? Pengumuman, al-i'lam. Maknanya satu media untuk kita umumkan nak semayang. Dulu dia tak ada cara lain. Tapi pada zaman Rasulullah tu nak boleh azan tu macam-macam. Kita tengok pada sejarah. Ada yang sarankan supaya ketuk gendang, ada yang sarankan supaya bunyikan loceng. Macam-macam pandangan tentang bila nak panggil orang semayang ni macam mana nak buat. Nabi pun tak ada cadangan, semua tak ada cadangan. Sehinggalah ada seorang sahabat bermimpi yang dia tengok dalam mimpi dia macam ni cara azan. Lalu dia pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sedang bersama dengan Rasulullah, datang pula Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menceritakan mimpi yang sama. Lalu Rasulullah mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melakukan azan. Pada zaman Rasulullah tu ada dua orang yang melakukan azan. Seorang Bilal bin Rabah, seorang lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia seorang yang cacat penglihatan. Yang kalau kita belajar surah Abasa wa Tawalla, di antara sebab yang Allah SWT turunkan surah Abasa wa Tawalla tu kerana dia, Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia terasa hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi nak dapat bantuan nak jumpa Rasulullah, masa tu Rasulullah sedang layan pembesar Quraisy ni. Jadi datang orang yang tak berapa sempurna ni, cacat. Rasulullah tak layan lah. Rasulullah macam rasa terganggu. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum berpaling dan turunlah ayat Abasa wa Tawalla. Abasa tu makna mengkerutkan muka, wa tawalla, dan berpaling. Maknanya di situ menunjukkan rasa tak puas hati. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang buta. Ayat ni bagi orang yang cacat penglihatan, dia suka baca. Kan? Betul, saya banyak kawan orang yang cacat penglihatan. Maknanya bagi dia, Allah SWT membela dia, membela puak dia. Mana tegur sama Rasulullah pun kena tegur kalau tak layan orang yang okey penglihatan. Jadi kena bagi attention kan untuk dia. Allahu a'lam. Hukum azan. Dia kata di sini hukum azan. Azan disunatkan ketika hendak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang tunai atau qadha. Sembahyang qadha azan juga. Yalah, kalau ikutkan dia qadha yang benar Rasulullah buat qadha sembahyang subuh.
Satu hari Rasulullah SAW balik daripada peperangan, kepenatan. Dah pagi, dekat-dekat nak subuh tu semua pakat tidur. Tidur-tidur tak jaga. Semua sekali tentera-tentera, beribu-ribu orang tu pakat tak jaga belaka. Jaga-jaga matahari dah panas. Dah terasa gigitan matahari pada kulit, baru terjaga. Orang yang pertama jaga Rasulullah. Jaga-jaga, nak bila dah ambil wuduk semua, Rasulullah arahkan Bilal bin Rabah azan. Azan, iqamah, sembahyang subuh, qada secara berjemaah. Itu qada. Dia qada yang lama-lama ni, yang kita zaman itu tak pernah berlaku zaman Rasulullah. Sebab dia dah siapa yang tinggal lama-lama, tak ada orang lagi. Belum ada lagi. Ustaz, kalau kat sini ada masalah Ustaz, kalau kita sembahyang Zuhur misalnya di masjid, orang dah azan dan kita mau kemudian dia sembahyang Zuhur lah. Dia habis saya sembahyang Zuhur, kemudian satu orang azan, dia kata sebab dia nak qada sembahyang Zuhur. Jadi nampak pelik sikit Ustaz. Dia tak ada azan seorang, tak payahlah jerit kuat-kuat. Dia azan seorang-seorang, maksudnya dia sekadar lapaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu je lah. Tak adalah pergi ke mikrofon dan azan. Itu kacau. Yang tu kena awal waktu je lah. Macam kita ni pun kata, kalau macam kita kan, kita selalu lambat isyak. Nak semayang tu elok juga sebenarnya, elok juga kita azan. Dah lambat tak payah azan kat luar, azan kat dalam je lah. Ringkas-ringkas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu je lah. Tak payah nak azan. Guna amat kat luar tu, guna 9 guna azan, aku cerita ni. Bukan orang Melayu je pening, Cina-Cina pun pening kat sini. Waktu isyak apa pula ni pukul 9 je. Dia terselalu azan awal. Gitu ya. Jadi sama ada sembahyang itu tunai ataupun qada. Sunat juga. Sunat ni adalah macam selalu kita duk semua, macam kita tak buat pun tak ada lah sampai dia terganggu. Cuma kalau kita buat, dapatlah pahala. Ia adalah sunat muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau ikut bahasa betul lah, sunnah muakkadah. Tapi dah jadi bahasa Melayunya sunat muakkad alal kifayah. Sunnah kifayah. Kalau selalu kita dengar fardu kifayah, ni sunat kifayah. Dia ada juga sunat kifayah ni, macam azan, macam korban. Korban ni sunat kifayah bagi setiap keluarga. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab, sunnah muakkadah lah korban tu. Sunat yang sangat dituntut. Kalau boleh setiap rumah ada satu ekor kambing atau seekor binatang lah. Kalau tak mampu, share 7 orang untuk, atau 7 keluarga, share seekor lembu, ataupun unta, ataupun kerbau, ataupun lembu, kerbau, unta lah. Unta ada pendapat kata boleh share 10. Unta ada pendapat, tapi yang kita pakai 7. Itu sunnah muakkadah. Maksudnya dalam sebuah rumah ada seorang buat terlepas. Tuntutan sunat kepada yang lain-lain tu dah tercover lah semua. Tapi kalau semua tak buat, semua tak lepas tuntutan sunat.
sunat berjemaah, sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah ni ada yang berpendapat mengikut Imam An-Nawawi fardu kifayah. Mengikut ramai juga kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata sunnah muakkadah, sembahyang berjemaah. Juga dalam bentuk kifayah, sunnah kifayah. Dalam satu perkampungan mesti ada orang yang sembahyang berjemaah di tempat yang bebas. Dia tak nak berjemaah di tempat sunyi, yang tersembunyi, yang tersorok. Macam kita katalah Tuan Haji sembahyang dengan isteri dekat rumah berjemaah, tak lepas. Dia kena mari walaupun orang juga. Tuan Haji dengan isteri dia dekat surau, lepas. Fardu kifayah. Kalau bagi pendapat yang kata fardu kifayah lah, bagi pendapat yang kata sunnah muakkadah, yang kifayah alal kifayah, mari berjemaah kat surau ni lepas. Tidak lepas. Wallahu a'lam. Nanti kita akan tengok perbincangan dia dalam bab-bab yang ke depan. Ada cerita tentang sunnah kifayah, apa nama solat berjemaah, insyaallah. Sunnah muakkadah alal kifayah bagi sesuatu kumpulan. Maknanya bukan sunnah muakkadah bagi tiap-tiap orang meja. Meja nak semayang isyak lagi, meja pun azan, Haji pun azan, imam kita pun azan. Habis sunnah muakkadah pakai azan belakang. Pakai juga ni. Satu kelompok cukup satu orang, satu azan. Sama kalau untuk sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ni pun satu masalah juga sebenarnya dalam masyarakat kita. Kalau nak dinilai mengikut mazhab Syafi'i betul-betul, banyak nak kena rombak semula. Sebab dia bila satu tempat ada berbilang Jumaat, azan masjid sana dengar dekat masjid sini, masalah. Dia kira masalah tu. Ya? Masjid India, Masjid Jami, seberang jalan. Masjid India, Masjid Jami, Masjid Bukit Aman, Masjid Negara, Masjid wilayah, tak jauh sikit lah wilayah ni. Itu semua ada. Suara sendiri kalau dulu dia pergi jauh juga tuan ni, sebab dulu tak ada kereta, kipas, aircon tak ada. Dia pergi jauh juga. Dia 1 kilo 2 kilo juga. Sunat muakkad alal kifayah. Bermakna kalau bulan tu dia dah buat, yang lain tak ada dah jatuh. Azan lah, untuk azan. Dia kalau dalam satu kumpulan ni seorang dia azan. Kalau kumpulan ada jamak, solat jamak hanya pada solat fardu saja kan? Untuk solat fardu saja. Terawih tak ada azan. Kerana kalau yang satu kumpulan tu dia fardu, mana dia dah buat satu kumpulan tu, mana macam kalau saya dengan isteri dia tak kena lah ya. Kumpulan lain pula, haji jemaah lain. Haji jemaah lain kena azan lain. Jika jemaah kena ada satu jemaah ni macam satu kawasan macam surau ke, ataupun kata satu jemaah masjid ke? Satu masjid. Surau masjid. Surau ke masjid ke? Mana setiap jemaah, kalau ada jemaah nak buat rumah, sunat dia azan. Sunat dia. Mana setiap kumpulan yang nak mendirikan solat, sunat bagi dia azan dan iqamah. Nanti kita tengok, dia beritahu kat sini semayang seorang pun sunat juga azan dan iqamah.
Tuntutan sunnahnya terlaksana walaupun tidak dilakukan oleh semua ahli kumpulan tersebut. Bagi individu pula, ia merupakan sunat aini. Mana kalau dia nak sembahyang seorang, sunat bagi dia azan dan iqamah. Pahala sunat diperolehi apabila dia melakukannya, iaitu melakukan azan dan iqamah. Dapat pahala. Nak sembahyang seorang, sunat juga. Tak nak buat itu terpulanglah pada kita kan. Masalah nak buat tak nak buat tu lah cerita. Ini kita nak bincang pasal hukum. Azan juga merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam menzahirkan syiar-syiar Islam. Tuan-tuan, yang berbentuk laungan cerita ni azan sahaja yang dikatakan syiar Islam. Maknanya bila kita sebut syiar, dia tak boleh nak buat secara sembunyi-sembunyi, azan senyap-senyap, tak lepas. Sama juga sembahyang berjemaah tadi, buat senyap-senyap pun tak lepas. Korban buat senyap-senyap tak lepas juga. Mana kena buat secara terbuka. Kalau boleh terbuka. Kalau tidak ada masalah lah kan. Dalil yang mengatakan azan dan iqamah itu disyariatkan dalam Islam sebenarnya satu ajaran yang kita tak boleh bercakap saja-saja melalui pendapat, akal fikiran semata-mata. Dia mesti ada dalil. Agama Islam ni dalam apa bidang sekalipun dia tak sunyi daripada dalil. Dalil tu sama ada daripada Quran, sama ada daripada hadis-hadis, sama ada daripada ijma', sama ada daripada qiyas dan ijtihad fatwa. Wallahu a'lam. Dan dia adalah ada pecahan-pecahan lagi lah. Pecahan-pecahan macam qiyas, ada banyak pecahan. Qiyas tu, kalau kita sebut qiyas, dia ada banyak pecahan. Ada yang dipanggil macam-macam istilah. Kalau belajar usul fiqh, macam-macam. Jadi di sini untuk azan dan iqamah ni tuan-tuan, dia kata dalilnya ada dalil daripada Al-Quran, ada dalil daripada sunnah, dan ada dalil daripada ijma'. Maknanya ni dalil yang paling kuat. Kalau ada 3 dalil ni kuat, tak perlu dah kepada qiyas, tak perlu dah kepada apa. Qiyas tu untuk bab-bab lain lah. Kalau bab sembahyang ni tak perlu qiyas sebab dalilnya cukup. Kalau daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 58. Ya ayyuhal wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Dan apabila kamu nadaitum ila as-salah, kamu diseru untuk pergi kepada sembahyang, orang yang mengambil lengah lebih kurang bila dia dengar azan, tapi lebih dia buat endah-endah je, main-main, Allah kata dia sebenarnya tidak mengguna akal. Tidak mengguna akal. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Berat juga. Lepas tu berkenaan dengan ayat suratul Jumu'ah, ayat 2 suratul Jumu'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 9, teman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk sembahyang pada hari Jumaat, nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu dia punya dalil daripada Al-Quran lah. Daripada hadis banyaklah.
Di sini dia bawa kepada kita ayatnya, ayat surah Al-Jumu'ah tu kan. Apabila kamu disuruh untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Maknanya di sini wajib tinggal jual beli. Bukan jual beli saja, segala urusan kehidupan yang tak mendesak kena tinggal bila orang azan pada hari Jumaat. Azan yang mana satu? Kita ada dua azan kan? Azan pertama ke azan kedua? Kita kembali kepada zaman Rasulullah dulu. Zaman Rasulullah dulu, azan pertama tu tak ada sembahyang Jumaat. Rasulullah bila pergi ke masjid, dia terus naik mimbar, bagi salam dan azan. Itu sebab sembahyang Jumaat ni sebenarnya tidak ada sembahyang sunat qabliyah. Ya, bila nak sembahyang qabliyah? Bila Rasulullah datang, naik mimbar, bagi salam, terus azan dan terus khutbah. Tak adalah sunat qabliyah. Yang jadi sunat qabliyah tak sunat qabliyah ni bila zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Zaman Rasulullah tak ada, Abu Bakar tak ada, Umar tak ada. Zaman Sayyidina Uthman orang ramai. Jadi Sayyidina Uthman perintahkan supaya azan dulu kali pertama, menandakan masuk waktu. Azan dulu kali pertama, kemudian azan pula yang kedua. Kalau bagi kita mazhab Syafi'i, kita kata azan pertama tu tanda masuk waktu lah. Sebenarnya itu pun masih khilaf juga, masih khilaf. Sebab dalam mazhab Hambali, sembahyang Jumaat boleh didirikan sebelum waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur dah boleh sembahyang Jumaat, mengikut mazhab Hambali lah. Tapi dia tak pernah buat pun. Dia kata walaupun dia kata boleh, tak pernah buat pun. Masuk zuhur juga dan sebab dia khilafnya, adakah sembahyang Jumaat tu ganti sembahyang zuhur, atau sembahyang Jumaat tu sembahyang Jumaat dia sembahyang yang tersendiri kan? Jadi mengikut kita mazhab Syafi'i, kita menganggap sembahyang Jumaat adalah ganti sembahyang zuhur. Cuma buat dua, sebab asal-asal sembahyang ni semua dua rakaat. Kemudian Rasulullah tambah dua, jadi 4, jadi 3 ni. Mula-mula semua dua. Mula-mula sembahyang difardukan semuanya 2 rakaat. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah dan sebagainya. Banyak riwayat dalam Bukhari dan Muslim. Cerita asal-asal sembahyang ni semuanya 2 rakaat. 2 rakaat. Zuhur 2, asar 2, Maghrib 2, Isyak 2, Subuh 2. Bila dah berhijrah ke Madinah, dah beberapa tahun, baru sembahyang tu ditambah. Zuhur tambah jadi 4, asar jadi 4, Maghrib jadi 3, Isyak jadi 4. Itu ditambah kemudian. Jadi sembahyang Jumaat ni kekal. Jadi nanti kita akan bincang balik nanti bila jumpa bab sembahyang Jumaat lepas ni. Sembahyang Jumaat mengikut mazhab Syafi'i ganti sembahyang zuhur. Tapi mengikut Imam Ahmad bin Hanbal tak. Sembahyang Jumaat adalah sembahyang Jumaat. Cuma bila dah sembahyang Jumaat tak wajib sembahyang zuhur. Kita faham, mazhab Syafi'i faham, sembahyang Jumaat tu dah sembahyang zuhur. Cuma buat dua. Sebab dua lagi tu ganti dengan khutbah. Dan itu sebab kita wajib sembahyang Jumaat di dalam waktu zuhur. Mazhab Hambali tak wajib. Belum masuk zuhur dah boleh sembahyang Jumaat. Wallahu a'lam. Tapi yang lebih afdalnya buat dalam waktu zuhur jugalah. Jadi bila ada azan 2 kali, mazhab Syafi'i berpendapat ada boleh kita sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Sebab dia adalah sembahyang zuhur. Sebab sembahyang zuhur ada qabliyah Jumaat, qabliyah zuhur. Sembahyang Jumaat pun bila ada
ruang, bolehlah kita buat sembahyang sunat qabliyah Jumaat kerana kias kepada Zuhur tadi. Tapi mazhab Hambali sebab dia tidak menganggap sembahyang Jumaat itu ganti sembahyang Zuhur. Sembahyang Jumaat adalah sembahyang Jumaat. Dia nak kias mana nak sembahyang qabliyah? Tak ada lah. Bagi orang yang berpegang pada mazhab Hambali, azan pertama orang lain bangun semua sembahyang sunat qabliyah, dia tak bangun lah. Sebab bagi dia tak ada. Walaupun ada juga setengah-setengah orang yang bermazhab Syafi'i ini, dia tak berpegang, tak ada sunat Jumaat qabliyah. Dia macam sembahyang maghrib qabliyah lah, sembahyang maghrib qabliyah, isyak qabliyah, asar qabliyah, tu semua sunat yang tidak, kalau ada pun yang tidak ditekan. Maknanya tak buat tak apa. Nak buat, bukan muakkadah, bukan sunat yang sangat-sangat dituntut. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita akan tengok di bab sembahyang sunat dan sebagainya. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, jadi mengikut mazhab Syafi'i, bila azan yang pertama dilakukan kias kepada sembahyang Zuhur, bolehlah kita sembahyang sunat Jumaat qabliyah. Walaupun pada asalnya tak ada, Rasulullah tak buat. Ada juga yang berpendapat Rasulullah diriwayatkan sebelum dia keluar ke masjid, dia keluar tu daripada rumah isteri dia, rumah Aisyah ke rumah siapa? Rumah Rasulullah ni dia bersambung terus dengan masjid. Dan banyak rumah-rumah sahabat di Madinah bersambung dengan masjid. Bila Rasulullah sakit, nak wafat, Rasulullah suruh sahabat-sahabat semua tutup. Hubungan rumah dengan masjid ini ditutup, kecuali rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar. Jadi itu pun salah satu isyarat yang Abu Bakar seorang dia boleh laluan terus, maknanya dia akan ganti Rasulullah lah. Rumah dia, rumah Rasulullah dia yang boleh pergi terus ke masjid. Rumah sahabat-sahabat lain Rasulullah arahkan supaya tutup. Sebenarnya ada banyak hint daripada Rasulullah yang lepas Rasulullah ni Abu Bakar akan jadi khalifah. Ada seorang sahabat Badui datang jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu aku datang lepas ni boleh jumpa engkau lagi atau tidak. Rasulullah kata, kalau aku tak ada, kau jumpalah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar tak ada, jumpa Umar. Kalau Umar tak ada, jumpa Uthman. Kalau Uthman tak ada, jumpa Talha. Tak, nama Ali tak ada. Tapi Talha ni dia meninggal zaman Sayyidina Umar. Masa pemerintahan Umar dia meninggal. Jadi dia kalau ikutkan di antara yang Rasulullah kalau Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia meninggal masa Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah. Dia di antara yang disebut oleh Rasulullah barisan kepimpinan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu sembahyang Jumaat lah. Jadi di sini dia kata, sebenarnya kalau kita nak bincang secara dalam kitab ni dia sebut sunat muakkadah satu je. Tapi di sini dia ada bawa banyak pendapat. Dia kata pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, azan itu adalah sunat. Jauh kan? Import apa? Import. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, azan itu adalah sunnah muakkadah. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Mana azan itu fardu kifayah. Tadi dikata sunnah muakkadah alal kifayah, yang ni fardu terus. Kalau tak buat dosa. Yang kedua, ada
pendapat pula yang mengatakan sunnah bagi sembahyang-sembahyang lain dan fardu kifayah tu untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu biasa ni sunnah muakkadah, untuk sembahyang Jumaat fardu kifayah. Tapi yang kita duk pakai ni semua sunnah. Sunnah muakkadah untuk sembahyang Jumaat pun sunnah muakkadah, dan untuk sembahyang fardu biasa ni pun sunnah muakkadah. Tapi ada pendapat yang begitu. Dan pengarang ni berpendapat azan dan iqamah tidak sunnah pada sembahyang yang bukan fardu. Sembahyang fardu saja. Sembahyang yang nazar tak sunnah juga, walaupun dia wajib. Kita bernazar nak sembahyang duha. Sepanjang umur ni bagi saya wallahi wa billahi wa tallahi, sembahyang duha wajib atas saya. Katakanlah kita bersumpah, maka wajiblah kita sembahyang sunat duha. Bagi orang lain sunat, kita wajib sebab kita bernazar, bersumpah. Adakah dia kena azan? Tak, sebab itu nazar. Sembahyang jenazah pun tidak sunnah juga untuk azan dan iqamah. Begitu juga sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Kalau kita belajar nanti, kita akan masuk nanti insya-Allah. Sembahyang yang sunat yang dituntut berjemaah, sembahyang sunat yang dituntut berjemaah yang ada 5. Sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, dan sembahyang minta hujan. Itu je 5 sembahyang yang dituntut kita lakukan secara berjemaah. Yang lain tu tidak dituntut. Buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi yang ni memang dituntut berjemaah. Sembahyang raya, 2 hari raya, wal kusuf, wal istisqa. Dan bagi di sini termasuk juga sembahyang qiyam pada bulan Ramadan. Sembahyang qiyam bulan Ramadan, tarawih lah. Tarawih tu qiyam dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi tak pernah sebut tarawih. Dalam hadis nama tarawih tu belum ada. Nama tarawih tu diberi kemudian. Zaman Rasulullah tu dia tak sempat nak akikah lagi. Belum diletak nama. Kan? Dulu Rasulullah sebut dalam hadis semua qiyam. Man qama Ramadan, siapa yang bangun sembahyang malam bulan Ramadan. Man qama Lailatul Qadri, siapa yang berqiyamul lail pada Lailatul Qadar. Ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ni dia boleh lepas isyak sampai subuh. Kan? Lepas isyak, lepas isyak dah boleh dah qiyamul lail sampai subuh. Jadi yang kita buat tu sebahagian daripada qiyamul lail lah. Itu sebab sebenarnya sembahyang tarawih ni Rasulullah tak pernah sebut berapa rakaat. Tak pernah. Rasulullah sendiri tak pernah cakap sembahyang tarawih ni berapa rakaat. Yang lu sebut 8, 10, 20, itu orang lain. Orang ketiga, Sayyidatina Aisyah, dia cerita Rasulullah sembahyang 8 campur 3. Abdullah bin Abbas cerita Rasulullah sembahyang 10 campur 3. Sahabat-sahabat lain, dia tengok Rasulullah sembahyang, Rasulullah sendiri tak pernah cakap. Itu sebab kalau sebenarnya dalam fiqh dah selesai lama dah masalah sembahyang tarawih ni. Sembahyang tarawih kan dia sebahagian daripada qiyamul lail. Jadi sembahyang malam qiyamul lail ni minimal 2 rakaat. Maksimal tidak ada limit. Tak ada limit. Nak buat berapa? 8,
10, 20, 30, 40, 100, 1000 rakaat, setakat mana mampu sila. Itu kalau ikutkan dalam fiqh macam tu. Sebab dia sembahyang tarawih ni sebahagian daripada sembahyang qiyam. Dia bukan sembahyang yang asing, sembahyang yang sama je macam kita sembahyang malam biasa ni. Cuma lebih dituntut bila bulan Ramadan. Lebih dituntut bila bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Dah lepas lah kan, cerita tahun ni, tahun depan tunggulah. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar bulan. Saya Dia pun mula daripada Maghrib sampai subuh. Ada had sepanjang malam ataupun Sepanjang malam hatta matla'il fajr. Dalam Quran tu sebut. mana kalau orang tu katalah orang dia Maghrib Isyak adakah Dia dapat ganda amal. Dia di dalam Al-Quran Lailatul Qadar yang kita nak kejar gandaan pahala 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Al-Quran dengan hadis tak ada sebenarnya nak minta atau nak cari benda-benda sakti. Lailatul Qadar, nak jumpa dengan Lailatul Qadar ni nak dapat sesuatu yang sakti, nak jadi bijak, jadi kaya 7 turunan, jadi kuat 7 turunan. Kata lah kan, benda macam tu tak ada. Ada secara kebetulan dalam Quran dan hadis. Dia cerita Lailatul Qadar ni kita nak kejar pahala. Nak pahala lebih baik daripada kita beramal 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau ikut kalkulat biasalah, sebulan ada 30 malam, kali dengan 1000, 30,000 malam, ataupun 83 tahun 4 bulan. Maknanya kita beramal pada satu malam tu seolah-olah macam kita beramal 30,000 malam, malam-malam yang lain. Kalau tukar kepada bulan jadi 1000 bulan, tukar kepada tahun jadi 83 tahun 4 bulan. Dari segi kita beramal lah pahala dia. Sebagai contoh mudah saya bagi, katakanlah Lailatul Qadar tu Tuan Haji derma kat tabung RM1. RM1. Bila datang main terawih, dia orang tolak tu masuk RM1. Kan? Seolah-olah tiap-tiap malam selama 30,000 malam tak miss RM1, RM30,000. Seolah-olah macam tu. Dari segi pahala, tak ada pula yang Nabi suruh kejar Lailatul Qadar ni, kamu doa minta jadi raksasa. Tak ada. Minta jadi Superman. Superman tak payahlah jadi. Sebab apa? Tak senonoh kan pakai underwear kat luar. Maksudnya Ustaz, kalau seorang hamba-hamba tu dia datang ke surau ataupun di mana-mana sekalipun, dia beramal pada malam tu, dia dapatlah gandaan. Satu bulan Ramadan tu dia tak pernah miss tarawih dari sekalipun. Maksudnya secara tak langsung dia akan dapat. Dapat. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, kita akan dapat. Itu yang Rasulullah sendiri pun tak tahu, sahabat pun tak tahu. Cuma main beramal rambang 10 malam yang terakhir, all out. Tak balik rumah. Rasulullah tak balik rumah 10 malam terakhir, tidur dekat masjid 10 hari 10 malam. Budaya 10 hari 10 malam ni di negara kita belum ada. Di negara Arab, negara India, Pakistan ada. Dia orang berkampung dekat masjid 10 hari. Dia orang bercuti awal lah, cuti 10 hari sebelum raya. Kita cuti selepas raya, jam jalan raya pula. Paklah kena berapa jam? Tak balik. Ayat tu dia kata. Ya? Karena malaikat tu. Ya.
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Mana segala para malaikat dan roh dia turun. Bukan segala, tapi malaikat lah. Roh Ruh tu maksudnya malaikat Jibril. Pandangan yang kita pegang, ar-ruh yang dimasukkan ialah ar-ruhul qudus, maknanya Jibril. Kalau Syiah dia pegang ar-ruh tu ialah ruh Fatimah. Kita Ahlus Sunnah, ruh ialah ketua malaikat, maknanya malaikat dan ketuanya sekali turun. Wallahu ta'ala alam. Turun tu perkataan tanazzal, dia ada satu lagi bahasa Arab dipanggil nuzul. Nuzulul malaikati war ruh, boleh juga guna. Betul. Tapi kalau guna tanazzal, maknanya turun tak putus-putus. Itu makna tanazzal. Dia berbeza dengan nuzul. Nuzul itu berbung habis. Tapi kalau tanazzal, dia turun sepanjang malam tu ada je malaikat bergantian turun memenuhi bumi. Itu maksud dia. dia turun pasal Merahmat. Malaikat ni gambaran rahmat. Bila malaikat turun, dia akan mendoakan untuk manusia. Allahumma ighfir lahu. Malaikat dia doa manusia dua je. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia manusia ni. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Maknanya bila malaikat turun memenuhi bumi, dia mendoakan pada penduduk bumi dengan rahmat dan dengan pengampunan. Itu yang malaikat turun banyak. Jadi bila banyak, menggambarkan bumi ini dipenuhi rahmat dan pengampunan. Kan bulan Ramadan kan kita nak rahmat dan pengampunan. Ramai mana manusia yang tak layak untuk masuk syurga. Masuk syurga tu hanya kerana rahmat Allah. Nabi pun tak layak masuk syurga dengan sebab amalan. Sebab Nabi sebut kepada Aisyah, manusia ni kalau nak dikirakan tak layak masuk syurga dengan sebab amalan yang dia lakukan. Tapi dia masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Rahmat Allah. Bukan dengan sebab tapi nak dapat rahmat tu kena beramal. Kena beramal. Nak dapat rahmat Allah kena beramal. Begitu juga manusia boleh masuk syurga dengan sebab dia dapat pengampunan. Yang menghalang kita daripada masuk syurga dosa. Kan? Bila kita dah dapat pengampunan, tak ada dosa, apa yang menghalang kita masuk syurga? Tak ada. Jadi pengampunan dan rahmat. Pengampunan ni benda yang paling besar dalam hidup kita, di antara yang paling besar. Sebab banyak-banyak doa yang Nabi doa untuk orang yang dah mati, maknanya saat yang sangat kritikal, berhadapan dengan hari akhirat, dan berhadapan dengan seksaan dan sebagainya, syurga dan neraka, Nabi doa pengampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mana pengampunan, rahmat dan pengampunan. Sebab itulah kunci. Kita duk minta yang lain-lain ni belum tentu. Minta sihat, minta kaya, minta panjang umur, itu belum tentu tu. Panjang umur belum tentu masuk syurga. Boleh masuk syurga ke panjang umur? Tak. Waruhu, ruhu fiha pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. pada dunia ni pada malam. Pada malam Lailatul Qadar. Merujuk kepada malam. Okey. Jadi itu dah lepas. Tak apalah, lain kali pula kan. Dah lepas lah, kalau panjang umur. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Tak tahu lagi je. Laju je insyaAllah. Tahu lagi. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan. Optimis lah. Rasa macam dah lagi kot. Tuan Haji? Tak tahu nak kata. Rasa macam dah lagi kot. InsyaAllah. Tapi sebenarnya tak tahu. Allah, masa dah tak ada ni. Apa nama? Sebabnya
Tengok periuk banyak. Ha? Pak Allah pun tunjuk. Saya belum masuk dalam untuk tunjuk tu. Saya pun ha? Dia ada hinder. Dia ada hint. Jadi saya pun nak panjang-panjang sangat. Ikut jam kan. Jam ke apa? Lambat berhenti, lambat balik. Tu jauh lagi. Okey, jadi itu di antara hukum berkenaan dengan azan dan iqamah. Ada yang kata sunnah muakkadah. Semua sembahyang fardu biasa, sembahyang Jumaat, semua sunnah muakkadah. Itulah yang kita pegang dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kata fardu kifayah, ada pendapat yang kata untuk sembahyang fardu biasa sunnah muakkadah, untuk sembahyang Jumaat fardu kifayah. Wallahu taala a'lam. Jadi itu di antara pendapat berkenaan dengan azan pada dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila tiba waktu sembahyang, maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan, dan orang yang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi imam kepada kamu. Al-Bukhari dan juga Muslim. Wallahu ta'ala alam. Permulaan disyariatkan azan. Nanti kita sambung kemudian. Ada soalan lain ke tuan-tuan? Ada. Saya. Ini sunat qabliyatan dengan ba'diyatan. Saya. Berdasarkan pada satu hadis, dia tengok banyak tinggi dia kata qabliyatan, dia kata bayang qabliyatan waktu subuh adalah lebih baik daripada sisi Dunia dan sisi. itu subuh. Dia kata dia muakkadah. Hadis sahih. Kemudian ada satu hadis lagi pada hari Jumaat, ba'diyatan. Saya tak tahu hadis itu betul atau tidak. Ada kubur ni, dia akan berkata, dia kata sunat ba'diyatan ni sebab kan lebih baik dari segi betul kan. Allah a'lam. Sembahyang. Tapi sembahyang sunat banyak yang ba'diyah yang dituntut. Sembahyang zuhur, dia sembahyang sunat ni kalau kita lihat dalam kitab kita, sembahyang zuhur 4 sebelum, 4 selepas. Ada nak buat 2 boleh jugalah, 2 sebelum, 2 selepas boleh. Tapi 4 tu memang 4 tu muakkadah. 4 selepas tu muakkadah. Asal tak ada. Tak ada yang muakkadah Yang ada tu sunat yang tidak muakkadah. Boleh kita buat sebelum asar, sunat yang tidak muakkadah. Maghrib sebelum pun tak ada juga yang muakkadah. Yang muakkadahnya selepas maghrib 2 rakaat. Sebelum isyak pun tak ada juga muakkadah. Selepas isyak 2 rakaat. Sebelum subuh 2. Itulah dia ada. Maknanya sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, jadi apa? Jadi 6. Selepas zuhur 4 jadi 10. Selepas maghrib 2, selepas isyak 2, 14. Itu yang muakkadah. Yang lain tu semua tidak muakkadah. Ustaz, itu soalan. Tapi Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang jaga paling kurang 10 rakaat dia yang muakkadah ni, setiap hari dia dijamin masuk syurga. Jadi Ustaz kata selepas saya azan, orang yang paling tua sekali menjadi imam. Ya. Kalau dalam grup kita, walaupun dia tua, tapi dia tak semahir yang muda. Ada hadis lain pula. Misalnya yang kata kita ada budak tahfiz, umur dia baru 17 tahun, dia dah boleh menghafal Quran. Mana yang lebih baik Ustaz? Yang tua kan ataupun yang 18 tahun ni? Dalam hadis yang lain, Nabi kata, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam pada kaum ialah orang yang paling mahir membaca Quran. Itu sebab ada pada zaman Rasulullah pernah kanak-kanak umur 6 tahun jadi imam. Kanak-kanak berumur 6 tahun jadi imam sebab dialah yang paling banyak hafal.
Yang kat belakang dia ni orang besar dia rasa pernah berlaku ni zaman Rasulullah. Saya 4 rakaat. Kalau kita buat 2 rakaat ayat masjid, terus sunat duduk, dia buatkan masalah. Kalau kita niat sembahyang tahiyatul masjid tak dapat sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah. Tapi kalau kita sembahyang sunat qabliyah dapat sunat wudu, sunat tahiyatul masjid. Sebab sunat tahiyatul masjid ni masuk kita buat apa-apa sunat dia dah include dalam tu. Tahiyatul masjid dia tak perlu buat sendirian. Kecuali kita dah tak tahu nak buat sunat apa, masuk sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada sunat lain, buat sunat lain. Dia dah include dalam tu. Sebenarnya sunat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Itu yang saya punya kefahaman lah. Mungkin ada kefahaman lain. Wallahu a'lam. Tapi yang banyak dipegang dalam mazhab Syafi'inya begitulah. Ada pandangan lain pun ada. Dia dalam bab ibadat ni, kalau kita boleh buat lagi banyak, maksudnya asing-asing. Buat sembahyang sunat wudu 2 rakaat, sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, buat sunat qabliyah 4 rakaat, jadi 8. Lagi bagus, lagi banyak. Tapi kalau kita nak sembahyang sunat wudu dengan tahiyatul masjid sekali, 3 dalam 1 dengan sunat qabliyah zuhur, boleh juga. Macam sembahyang, macam puasa sunat kan. Puasa sunat Syawal kan? Mungkin ada orang yang sembahyang puasa qadha Ramadan pada hari Isnin pada 13 hari bulan Syawal. Jadi dia dapat 4 dalam 1. Satu dia dapat puasa qadha, yang kedua dia dapat puasa sunat Syawal, yang ketiga puasa sunat hari Isnin, yang keempat sunat hari-hari bulan terang 13 hari bulan. Jadi 4 dalam 1. Wallahu a'lam. Tapi kalau buat asing adalah lebih baik. Qadha asing, sama ada nak buat dulu ke kemudian ke ulanglah. Tapi nak qadha asing hari Isnin, kalau kebetulan tak apa lah. Kalau tak kebetulan hari Isnin puasa lain pula. 13, 14, 15 puasa lain pula lagi bagus. Perbanyakkan ibadat tu lagi bagus. Walaupun ada pandangan ulama yang membenarkan kita gabung, kompromi niat, itu pandangan ulama. Nabi tak pernah buat. Tapi pandangan ulama memang ada lah. Di antaranya Imam An-Nawawi sendiri setuju kalau kita gabungkan niat. Ada ramai ulama dalam mazhab Syafi'i yang setuju dengan pendapat gabung niat. Tapi bukan berarti kalau kita buat mesti buat cara tu je, tak. Kalau kita asingkan lebih baik. Macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan dia qadha puasa Ramadan bulan Syaban setiap tahun. Setiap tahun qadha puasa Ramadan dia bulan Syaban. Nak masuk Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan. Syaban. Tapi dia tak puasa sunat, puasa. Puasa sunat, puasa. Allah memang dia tangguh. Wallahu ta'ala. Sampai dibicarakan, ada pendapat ulama mengatakan Aisyah pada Rasulullah puasa bulan Syaban paling banyak berbanding dengan bulan-bulan lain. Ada pendapat ulama yang mengatakan sebab dia teman isteri dia puasa. Isteri-isteri dia semua bakal ganti puasa bulan Syaban. Jadi Rasulullah pun ikut sama lah puasa. Kita tak puasa, dia orang puasa, payah nak makan. Wallahu a'lam. Subhanallah saya. Kesilapan. Kifarat
bersama di kifarat dia 2 bulan. 2 bulan berturut-turut. Ada bebaskan hamba ataupun beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Kan berlaku pada zaman Rasulullah, seorang tua seorang tua bersama pada bulan Ramadan pergi mengadu pada Rasulullah. Rasulullah kata puasalah 2 bulan. Dia kata nak puasa sebulan tak lepas ni, nak puasa 2 bulan. Ha? Nak puasa sebulan tak lepas, 2 bulan lagi tak lepas. Terus tu. Ha, terus menerus pula tu. Ha. Jadi Rasulullah kata, bagilah makan kepada 60 orang fakir miskin. Dia kata, Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi. Nak makan sendiri pun tak ada. Nak bagi pada orang pula lagi tak ada. Nak cari mana 60 orang? Jadi Rasulullah suruh sahabat lain bagi tamah dia untuk 60 orang fakir miskin. Ambil tamah ni, kamu bagi. Cari 60 orang fakir miskin, bagi. Dia kata, ya Rasulullah, dekat Madinah ni tak ada dah orang lain lebih susah pada aku. Dia miskin. Dekat Madinah ni tak ada dah orang yang paling miskin lebih pada aku. Jadi Rasulullah kata, aku ambil lah. Jadi semua dia dapat lah. Dia Allah ma'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Manfaatkan apa yang telah ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami yang saja boleh memberi manfaat kepada kami birahmat